أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Jadi insyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin yang dikarang dan disusung oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita bulan puasa ni kita akan bincang berkenaan dengan puasa mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Jadi katanya kita sambung balik, katanya syaratus sawmi al-imsaku 'anil jima'i wal istiqaati. Syarat puasa. Syarat puasa adalah al-imsak. Al-imsak maksudnya menahan diri anil jima' daripada bersetubuh. Bersetubuh dengan sengaja. Wal istiqa'ah maksudnya muntah dengan sengaja. Jadi syarat puasa, maksudnya syarat sah puasa adalah menahan diri daripada jima' dengan sengaja dan muntah dengan sengaja. Jima' maksudnya amdan. Wal istiqa'ah kena kata amdan juga kerana jima' secara terlupa, berlaku jima' secara terlupa. Begitu juga muntah tanpa disengajakan, maka ia tidak membatalkan puasa. Dengar molek tak? Dengar molek. Okey. Jadi syarat puasa adalah menahan diri daripada jima' dan istiqa'ah dan muntah dengan sengaja. Jadi kalau orang yang sengaja berjima', maka batal puasa dia. Mesti kena tahan diri daripada jima'. Dia masalah menahan diri daripada jima', dia termasuk dalam rukun puasa. Sebab dia puasa dia ada dua rukun. Yang pertamanya niat, yang keduanya menahan diri daripada makan, minum dan segala perkara yang membatalkan puasa. Bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Dia perbezaan di antara syarat dengan rukun adalah rukun ni dia termasuk dalam mahiyah bagi sesuatu. Termasuk dalam hakikat bagi sesuatu. Kalau kita kata puasa tu benda puasa. Puasa ni adalah diri menahan diri, zat ataupun diri, nafs menahan diri daripada makan, minum, bersetubuh. Tu dipanggil hakikat puasa. Dia berbeza dengan niat. Niat ni dia tidak termasuk dalam di dalam mahiyah bagi sesuatu. Mahiyah maksudnya hakikat bagi sesuatu. Okey, dia ada beza di antara benda, di antara syarat dengan rukun. Baik. Jadi antara perkara yang penting ataupun perkara yang termasuk dalam rukun puasa adalah mesti seseorang tu kena menahan diri daripada jima' dan daripada muntah dengan sengaja. Baik. Katanya was-sahihu, dan pandangan yang sahih. Dan perkataan as-sahih telah kita bincang pada muqaddimah kitab Minhajul Talibin. Apakah yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi? Kita ada as-sahih, kita ada al-asah, kita ada al-azhar, kita ada al-masyhur. Hak yang kita bincang. As-sahih isyarat kepada masalah ni berlaku khilaf di kalangan ashab asy-Syafi'i, di kalangan ashabul wujuh. Khilaf di kalangan ashabul wujuh, ashab asy-Syafi'i. Yang mana khilaf di sini ada khilaf yang tidak kuat dengan maksud muqabil, lawang bagi kaul yang ataupun kaul yang kedua. Hak yang lawang bagi kaul hak yang disebut di sini bukanlah pandangan hak yang hujah dia tidak kuat, sandaran dia tidak kuat. Wasahihu annahu law tayaqqana annahu lam yarji' syai'un ila jawfihi batal. Pandangan yang sahih bahawasanya al-hala wa sya'an, sekiranya yakin bahawasanya
tidak kembali oleh sesuatu kepada rongganya, nescaya batal puasa dia. Itu pandangan yang sahih. Maksudnya ketika seorang tu muntah, ketika seorang tu muntah, apabila dia muntah ni adalah keluar dari sesuatu daripada dalam keluar sesuatu daripada dalam keluar, tu dipanggil muntah. Apabila seorang tu muntah dengan sengaja, keluar sesuatu daripada dalam kepada luar, maka dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, apabila keluar ada sesuatu masuk balik dalam. Dan dia ada keluar saki-baki ada kan? Saki-baki ada, masuk semula. Apabila masuk semula, maka sepakat ulama dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan puasa dia batal. Batal kerana dia masuk. Okey, boleh? Namun kalau sekiranya dia yakin tak masuk, tubik habis, tak masuk sikit pun dalam, maka di sini berlaku khilaf. Pandangan mu'tamad, pandangan yang sahih adalah batal juga puasa. Batal puasa bukan kerana kira masuk semula tak, tapi kira zat muntah itu sendiri. Namun pandangan yang kedua mengatakan tidak batal. Jadi bermakna dalam mazhab Imam Syafi'i ada dua pandangan dalam hukum muntah. Okey, muntah ni dengan sengaja memang membatalkan puasa kerana di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dhara'ahu al-qay' wa huwa sha'im falaysa alaihi qada' wa man istaqa'a falyaqdi. Kata Rasul, sesiapa hak yang muntah mengalahi dia, mengatasi dia, dia tidak boleh nak kawal, dia muntah, sedangkan dia sedang berpuasa, maka tiada qada di atasnya. Maksudnya puasa dia tidak batal. Tetapi barang siapa hak yang sengaja muntah, maka hendaklah dia qada. Maksudnya puasa dia batal. Sekarang ni Rasul sebut siapa yang sengaja muntah, maka puasa dia batal. Muntah yang membatalkan puasa adakah zat muntah itu ataupun kerana masuk kembali sesuatu ke dalam rongga ketika dia muntah? Okey, boleh faham. Pandangan mu'tamad mengatakan zat muntah itulah yang membatalkan puasa. Sama ada dia yakin masuk kembali muntah tersebut ataupun tidak, tetap ia membatalkan puasa. Jelas? Nampak? Okey, habis. Wa in ghalabahu al-qay'u fala ba's. Maka jika ghalabah menguasai akan seorang al-qay'u, akan dia kembali kepada as-shaim oleh muntah. Menguasai, mengatasi, tak nak kawal dah. Dia muntah sendiri. Ada yang kawal muntah sendiri. Jadi sahur tadi makan dia tahu lunggah. Allah apa tu baik. Okey, itu dia panggil dia ghadab. Dia panggil ghalab. Muntah mengatasi dia. Muntah menguasai dia. Dia bukan yang dia menguasai muntah. Kita lah ni kita menguasai muntah, betul? Maksudnya kita nak muntah sekarang lah ni. Kalau kita nak muntah, kita kena sengaja memuntahkan. Faham? Wa in ghalabahu al-qay', maka jika menguasai akan dia oleh muntah, fala ba's, maka tidak mengapa. Apa maksud tidak mengapa? Tidak memberi mudarat. Maksud dia tidak memberi mudarat, maksudnya tidak batal puasa dan tidak wajib dia qada. Kerana jelas disebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dhara'ahu al-qay'u wa huwa sha'im falaysa alaihi qada. Sesiapa dhara'a dengan makna ghalaba, sesiapa dhara'a dengan makna ghalaba, mengatasi, menguasai akan dia oleh muntah, maka sedangkan dia puasa, maka tidak ada qada di atasnya. Baik. Tinggal lagi ada orang dia duduk saja, dia pun tarik kohok. Dia tarik kohok, dia ada dua. Tarik daripada atas, tarik daripada tekak. Betul tak? Okey, tengok. Perhati molek. Kadang tarik daripada atas kan? Jadi kalau muntah mengeluarkan sesuatu, ia membatalkan puasa. Kalau kita tengok di antara perkara yang sama dengan muntah. Sama dengan muntah adalah benda tarik kohok. Tarik kohok sama dengan muntah. Tu baik. Nampak? Tu baik. Sama tak dengan muntah? Sama dengan muntah. Sama
pada sudut mengeluarkan daripada dalam keluar. Cuma adakah sama pada hukum? Hak ni hak yang dia nak bincang. Adakah sama pada hukum? Katanya, wa kadza, dan seperti ini. Seperti ini, seperti mana? Seperti ghalabahul qaid. Seperti mengatasi akan dia oleh muntah. Seperti itu lah. Maksudnya seperti itu. Mengatasi oleh dia akan muntah, maksudnya dia tidak boleh nak kawal muntah, tiba-tiba termuntah. Batal tak puasa dia? Tak batal. Seperti itu. Bermakna batal tak puasa dia? Tak batal. Lawi iqtala'a nukhamatan. Sekiranya iqtala'a. Mencabut. Menarik. Dia kata iqtila' makna cabut. Tarik. Kerti tak? Kita kata tarik lah kita kan? Dia tarik. Iqtala'a. Fa'il. Takdir huwa kembali kepada as-saim. Tariklah ia as-saim. Nukhamatan akan nukhamah. Nukhamah nak mana-mana nukhamah? Kohok. Dia tarik kohok. Wa lafadhaha. Berarti molek. Tarik dan lafadha. Apa benda lafadha? Lafadha kehek. Lafadha dengan makna rama. Al-lafdhu bimakna rami. Lafadha dengan makna kehek. Ludah. Buang. Wa lafadhaha. Melafaz ia kembali kepada as-saim. Ha akan dia akan nukhamah. Ni fil asah mengikut kaul yang asah. Jadi bermakna ada dua pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i. Tarik kohok daripada dalam, mengeluarkan kohok. Ada dua pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan dia tidak seperti sengaja muntah. Faham? Maksudnya ia tidak membatalkan puasa. Tapi muqabil kaul al-asah, dia kata ia juga membatalkan puasa. Faham? Baik. Sebab dia mengikut kaul asah, pandangan mu'tamad, kaul asah. Dia mu'tamad ni dia lebih umum daripada al-asah. Sebab perkataan al-mu'tamad, al-asah al-mu'tamad, as-sahih al-mu'tamad, al-masyhur al-mu'tamad, al-adhhar al-mu'tamad, al-madhhab al-mu'tamad. Pandangan yang dipegang dalam mazhab Imam Syafi'i adalah tidak membatalkan puasa kerana benda. Kerana melihat kepada keperluan sentiasa berulang. Keperluan untuk mengeluarkan kohok sentiasa berlaku. Okey, boleh faham? Kerti tak lagi? Keperluan untuk mengeluarkan kohok. Kita perlu tak mengeluarkan kohok? Perlu. Kita rasa terganggu. Betul tak gitu? Kita rasa terganggu. Maka oleh kerana melihat kepada keperluan untuk mengeluarkan kohok sentiasa berlaku, bukan sekali. Berlaku sama. Tambah-tambah orang semua, orang yang kohok banyak dalam kok. Faham? Maka melihat kepada ada keperluan, yang mana keperluan tu sentiasa berulang, maka di sana ada rukhsah. Maksudnya, mengeluarkan kohok, ia tidak membatalkan puasa kerana diberi kelonggaran, kerana melihat kepada ia adalah suatu keperluan yang sentiasa berulang. Al-amru idza daqa ittasa'a. Perkara apabila sempit dia jadi luas. Faham tak lagi? Perkara apabila sempit dia jadi luas. Baik. Tapi kena ingat perkataan wala fadhaha. Perkataan wala fadhaha tu syarat. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Dengan maksud kalau dia tarik sampai ke tubik hak zahir, tapi kalau dia tidak lafazkan, bahkan dia telang, maka batal puasa. Sebab tu dia kata wa la fadhaha. Wa la fadhaha. Katanya falau nazalat min dimaghihi wa hasalat fi haddi adh-dhahiri min al-fam falyaqta'ha min majraha wal yamujjaha. Sekiranya turun an-nukhamah, turunlah ia nukhamah, kohok. Min dimaghihi, daripada otaknya, daripada atas turun. Dia tidak turun. Ni tubik daripada ni. Kan kohok kita di atas kan? Tubik rasa tu, perasan kadang rasa tubik kan? Wa hasalat, dan hasillah ia an-nukhamah fi haddi zahir, pada hak zahir. Hak zahir, hak kawasan mulut. Ataupun makhraj ha ke atas.
Ini makhraj kita kalau kita belajar ilmu tajwid, antara makhrajnya adalah makhraj al-halq. Tak gitu. Kita ada makhraj lisan, kita ada makhraj al-halq, makhraj asy-syafatain, makhraj khayshum. Tak tu? Tak tu? Kita ada makhraj mana? Makhraj halaq. Halaq dia terbagi kepada 3. Dia ada aqsal halqi, ada adnal halqi, ada wasatul halqi. Pangkal halaq, bahagian atas halaq, tengah halaq. Hak pangkal halaq 2 makhraj. Yang pertamanya adalah al-hamzah, lepas tu yang keduanya al-ha. Yang pertamanya hamzah, yang keduanya ha, al-ha. Manakala adnal halqi, atas halaq 2 makhraj. Yang pertamanya ghain, yang keduanya al-kha. Manakala wasatul halq, tengah halaq 2 makhraj. Yang pertamanya ha, yang keduanya ain. Ada lagi? Thumma li aqsal halqi hamzun ha'u wa min wasatihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha'uha, patu ila akhiri al-bait. Itu kata Imam Ibn al-Jazari. Thumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Kemudian bagi aqsa al-halq, hamzun dan ha. Lepas tu tengah halaq ain dan ha. Adnal halqi kha dan ghain. Okey, boleh faham? Kita tengok kalau kita nak tahu mana adnal halq, kita buat ini. Kita buat ghain, okey, situ dipanggil adnal halqi. Kalau aqsal halqi, kita buat hamzah berarti model wasatul halqi, kita buat lepas tu jadi bukan padalan ni, sekitar ni je. Berarti molek. Sekitar ni je. Jadi hak zahir adalah makhraj huruf ha ke atas. Maksudnya daripada tengah halaq ke atas tu dipanggil hak zahir. Ini penting ni, kena faham ni. Wa hasalat, dan jadilah ia benda nukhamah saat ni tu. Kohok pada hak zahir, iaitu makhraj ha ke atas. Minal fam, daripada mulut. Maka ketika tu katanya di hak zahir daripada mulut. Saat ni ana cerita halaq. Nanti silap. Hak zahir daripada mulut, hak zahir daripada mulut jelas lah. Dia mulut lain, halaq lain. Dan nanti hak yang masalah tu kita tengok ke dia ni. Panjang lebar duk cerita tu. Rupanya silap. Baik. Dan berhasillah ia pada hak zahir daripada mulut. Tetapi perkataan mulut di sini dia masuk dalam halaq, masuk juga. Dalam halaq masuk juga. Dia bukan hanya semata-mata mulut. Tapi hak yang mulut tu pasti dah. Falyaqta'ha, maka hendaklah dia memotong. Dia akan nukhamah. Potong lah. Kerak. Buat masuk pisau dalam. Bukan. Faham lah maksud potong. Potongan dia. Tarik. Faham? Bukan telang. Potong. Hendaklah dia potong akang dia mimajraha, daripada tempat mengalirnya. Wal yamujjaha, dan hendaklah dia meludah akang dia. Dia kena ludah. Maksudnya kena buang. Fa in tarakaha, maka jika dia membiarkan, dia akan nukhamah. Ma'al qudrati, serta mampu, sedangkan dia mampu. Fawasadatil jauf, maka sampailah ia akan jauf. Maksud jauf di sini sampai kepada makhraj ha ke bawah. Ketika tu aftara, batallah ia, batallah puasanya fil asah, pada qaul yang asah. Jadi muqabil qaul yang asah, dia tidak batal puasa. Baik.
Sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita ulang sekali lagi benda yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi kata sekarang ni katakanlah dia saat ni tu tubik kohok. Dia tubik sendiri. Dia apabila tubik sendiri dia akan bersambung kan kohok kan, dia bersambung. Jadi apabila sampai kepada hak zahir dia kena kerak dan ludah. Jangan telang. Itu maksud dia. Jangan telang. Kalau dia telang batal puasa. Okey, nampak? Kalau dia mari daripada otak tunggu sampai kepada hak zahir, jangan dia telang. Dia kena kerak, lepas tu dia kena ludah. Kalau dia tidak kerak dan tidak ludah, sampai ke masuk di dalam halak, maka ia membatalkan puasa mengikut kaul asah. Jadi bermakna muqabil asah tidak batal puasa. Dan muqabil asah, sandaran dia kuat ke tak? Kuat. Okey, boleh faham? Bahkan sebahagian daripada ulama mengatakan bahawasanya yang berkait dengan kohok, selama mana kita tidak waktu ambil luar, ambil semula, maka tak ada masalah. Kerana kohok ni ada benda yang berlaku dalam tubuh kita. Faham? Cuma kita kena tahu manakah pandangan mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i. Wa an wusulil aini ila ma yusamma jawfan. Dan kena menahan diri daripada sampai. Wa huruf ataf an wusulil ain, ataf pada anil jima'. Syarat puasa mesti kena menahan diri daripada sampai ain. Ain ni benda. Lawang dia athar. Athar ni kesang sahaja. Dia bau orang masak gula, hal tu dia pegang ain, tu dipanggil dia athar. Maka ia tidak membatalkan puasa. Bau minyak atar, dia tu dipanggil dia athar, bukan ain. Dia tidak membatalkan puasa. Yang batal puasa dia ain. Tengok, daripada sampai, kena menahan diri daripada sampai ain. Ila ma yusamma jawfan, sampai ain kepada barang yang dinama akan ma jawfan, rongga. Baik. Jadi dia kena tahan diri daripada sampai ain kepada barang yang dinamakan jawfan sebagai rongga, akan rongga, maf'ul bih yang kedua bagi yusamma. Dia ain di sini tidak disyaratkan besar. Sikit pun tak boleh juga. Sama ada kecil ataupun besar, sama ada sedikit ataupun banyak, sama ada benda tu dimakan ataupun tidak, gitu mazhab Imam Syafi'i. Sebab tu kata wa'an wusulil ain, dia kata wa'an wusulil ma'kuli wal masyrub. Dia kata gitu. Dia kata sampai ain. Perkataan ain dia umum. Sikit, banyak, sama hukum. Benda tu dimakan ataupun tidak dimakan, hukum dia sama. Benda tu diminum ataupun tidak diminum, hukum dia sama. Baik. Perkataan jawf, ia merangkumi di atas daripada qasabatul anf. Ni, qasabah batang hidung. Lebih daripada batang hidung. Lebih daripada khayshum, dipanggil jawf. Lebih daripada ni hidung dipanggil jawf. Begitu juga halaq, dipanggil jawf. Jadi nisbah kepada makanan, makhraj kha ke bawah membatalkan puasa. Nisbah kepada air. Baik. Lubang kencing, saluran kencing, pundi kencing, dia termasuk dalam jawf. Lubang dubur, dia termasuk dalam jawf. Lubang telinga, pandangan mu'tamad termasuk dalam jawf. Walaupun Imam Ghazali mengatakan ia tidak membatalkan melalui telinga. Manakala mata, dia bukanlah, mata dia ada lubang dia ada saluran dia. Dia tidak termasuk dalam jawf kerana terlalu halus, maka disamakan dengan liang-liang roma. Baik. Jadi perkataan wa'an wusulil ain ila ma yusamma jawfan, hak ni adalah asas yang penting untuk kita mengetahui batal tak puasa dengan permasalahan-permasalahan yang baru. Kita sekarang ni banyak permasalahan yang baru
yang tidak disebut dalam kitab fiqh. Adakah ia membatalkan puasa ataupun tidak mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i? Maka antara asasnya adalah kita kena tahu antara perkara yang membatalkan puasa mengikut mazhab Imam Syafi'i adalah wa'an wusulil ain ila ma yusamma jawfa. Okey, nampak? Wusulil ain ila ma yusamma jawfa. Maka permasalahan yang pertama sebagai contoh inhaler. Permasalahan inhaler. Ketika orang tu lelah. Maka boleh tak dia nak pakai inhaler pada siang hari Ramadan ketika dia berpuasa? Sepakat ulama mengatakan boleh. Tak ada masalah sebab diperlukan. Boleh pakai inhaler, tak ada masalah. Orang lelah. Orang tak lelah tak boleh lah. Orang lelah boleh tak pakai? Boleh. Maka dia pakai inhaler. Maka apabila dia pakai inhaler, boleh pakai. Sebab diperlukan. Cuma apabila dia pakai saat itu, ada kesang tak terhadap ibadat puasa dia? Maka di sini ada perbincangan. Okey, mengikut mazhab Imam Syafi'i, di antara perkara yang membatalkan puasa adalah sampai sesuatu ain ke dalam perkara yang dinamakan rongga melalui saluran yang terbuka. Dan kalau kita tengok inhaler yang tekang tu, dia ada ain, dia cecair, ada cecair yang akan masuk. Dia akan masuk ke dalam rongga melalui saluran yang terbuka, melalui mulut. Maka ia membatalkan puasa mengikut mazhab Imam Syafi'i. Maka mengikut mazhab Imam Syafi'i, penggunaan inhaler pada siang hari Ramadan, hukum dia adalah dibolehkan bagi orang yang memerlukan, namun wajib dia kena qada balik setelah daripada Ramadan. Wajib dia kena qada balik. Okey, nampak? Baik. Cuma kalau dia tidak mampu untuk qada kerana dia setiap hari dia lelah, maka hukumnya sama dengan orang yang mempunyai penyakit yang tidak diharapkan sembuh. Maka wajib dia kena bayar fidyah sehari secukup. Dan tidak wajib dia qada kerana tidak ada waktu untuk dia, maksudnya tidak ada waktu dia tidak lelah. Tidak ada waktu dia tidak pakai inhaler. Jelas? Jelas tak? Kalau orang kata, kan orang pakai inhaler ni kan terpaksa. Betul tak terpaksa? Dah lelah kan kena pakai. Takkan batal agak puasa. Kita kata, terpaksa pakai saat ni tu adalah terpaksa hak yang datang daripada diri dia. Dalam masa yang sama, diri dia pula hak yang memasukkan cecair inhaler dalam mulut dia, perbuatan dia. Maka tak batal puasa. Dia terpaksa yang datang daripada orang lain, itu masalah lain. Ni terpaksa yang datang daripada diri dia sendiri. Sebab itulah, kita tengah puasa, tiba-tiba kita lapar. Allah lapar ngak. Akhirnya terpaksa kita makan nasi. Terpaksa kita minum air. Batal tak puasa? Dah terpaksa tu kan? Tu dipanggil terpaksa datang daripada mana? Diri kita. Dan diri kita yang buat. Okey, boleh faham? Kita sekarang ni lapar sangat. Allah lapar je logak je. Aduh, sudahlah. Boleh tak berbuka? Boleh tak berbuka? Boleh. Sama juga orang perlu mengguna inhaler, boleh tak dia guna? Boleh. Cuma lepas daripada dia makan saat itu, batal tak puasa dia? Batal. Jangan kata tak batal pula sebab terpaksa. Dia terpaksa, yang tidak batal kalau sekiranya terpaksa saat ini datang daripada pihak lain. Itu kita kena faham. Okey, jelas. Waqilah dan kata qil. Waqilah dan kata qil. Kata sebahagian ulama, namun pandangan ini adalah pandangan dhaif. Yushtaratu ma'a hadha an takuna fiha quwwatun tuhilul ghidha'a aw ad-dawa'. Disyaratkan ma'a hadha bersama ini. Ma'a hadha kembali kepada mana? Ma'a hadha. Isyarat kepada mana? Isyarat kepada sampai ain kepada ma yusamma jawfan.
Disyaratkan antakuna fihi, bahawa adalah padanya pada jauf quwwatun, kekuatan. Jadi jauf rongga saat itu mempunyai kekuatan tuhilul ghidha, yang dapat mengubah ia akan ghidha, akan makanan, awid dawa, ataupun dawa maksudnya ubat. Mesti dia dapat mengubahkan makanan ataupun dawa ataupun ubat. Kalau dia tidak dapat mengubahkan makanan, dia tidak dapat mengubah makanan, dapat mengubahkan ubat, betul tak? Maksudnya apabila kita masuk dia ke dalam rongga ni, dia dapat menerima makanan dan dapat menerima ubat. Okey, boleh. Kalau semata-mata lubang, kalau kita tak dalam, makanan kat situ lah, ubat kat situ lah. Dia tidak mengubahkan ubat, dia tidak mengubahkan makanan, maka dia tidak membatalkan puasa. Itu mengikut pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i. Dia tidak makna tuhil, dapat mengubahkan. Okey, kita masuk makanan dalam tekak kita. Dia mengubah tak makanan? Dia mengubah tak ubat? Kita buat masuk benda di dalam dubur kita, dia mengubahkan tak ubat? Ada tak orang yang apabila dia sembelit, dia buat masuk ubat melalui dubur, ada tak? Jadi bermakna lubang dubur dia mengubah tak ubat? Mengubahkan ubat. Okey, boleh faham? Jelas tak? Ada orang yang sembelit, dia masuk ubat melalui dubur. Buat masuk ubat tu. Masuk dalam. Kami mana masuk ni? Kalau klinik gitu, kalau budak-budak kan demam apa semua sekali, masuk ubat kat punggung. Tanya Pak Wang. Ayo masuk ubat kat punggung. Katanya fa'alal wajhain. Maka di atas dua wajah. Okey, kita ada dua wajah saat ni. Wajah yang pertama, asal kata rongga sama ada mengubah ghidha ataupun tidak, tak kira. Pandangan yang kedua, mesti rongga saat ni tu mengubahkan ghidha dan dawat. Faham? Atas dua pandangan tersebut, batinud dimari. Batin dimar, otak. Batin otak, dalam otak. Wal batni, dalam perut. Wal am'a'i. Am'a' makna usus. Batin perut. Al am'a' usus. Wal mathanati, pundi kecing. Muftirun, membatalkan puasa. Bilisti'at, dengan memasukkan sesuatu. Dia isti'at, memasukkan sesuatu melalui hidung. Dia memasukkan sesuatu melalui hidung. Itu isti'at. Awil akli, ataupun makan, masukkan sesuatu melalui ni, halak ni. Ataupun melalui perut. Al-am'a'. Al-am'a' ni maksudnya al-am'a' sani usus. Awil huknah. Huknah ni maksudnya memasukkan sesuatu melalui punggung. Tu huknah. Huknah ni makna dia cocok. Tapi kalau huknah dulu memasukkan sesuatu melalui punggung. Awil wusuli min jaifatin. Ataupun hak yang sampai daripada jaifah. Luka hak yang ada di perut. Wa ma'mumah, dia jaifah, luka hak yang ada di perut. Luka hak yang ada di perut. Ada orang hak yang dia tebuk perut. Okey, tebuk perut. Sebagai contoh, lepas tu buat masuk air melalui perut. Ada orang masuk air melalui perut. Sebagai contoh. Wa ma'mumatin, dan luka di kepala. Dia kalau jaifah, luka perut. Luka di kepala. Wa nahwihima, dan seumpama bagi keduanya. Luka perut, luka kepala. Maka ia membatalkan puasa kalau memasukkan sesuatu melalui luka tersebut. Wattaqtiru fi batinil udhun wal ihlili muftirun fil asah. Dan taktir, meletakkan sesuatu fi batinil udhun, di dalam batin al-udhun, batin telinga, dalam telinga. Wal ihlil, dan di dalam saluran kencing,
dan lubang susu. Jadi ihlil ni makhrajul baul min adh-dhakar wa makhrajul laban min ath-thadi. Okey, kita kemaluan kita ada saluran dia kan. Saluran dia tu dipanggil ihlil. Begitu juga dalam perempuan, dia ada buah dada dia. Lepas tu dia ada susu. Yang mana susu dia ada tubik melalui saluran dia. Saluran susu saat ni tu walaupun kecil saluran susu tak besar. Kalau besar nak simpan susuan ni. Faham tak Mi? Bukan besar. Ni saluran susu. Kecil je. Besar jarum gitu je lah. Baik. Maka hak tu yang dinamakan sebagai ihlil. Memasukkan sesuatu dalam batin al-udhun dan al-ihlil muftir. Ia membatalkan puasa fil asah. Pada kaul yang asah. Jadi dia puas duduk saja. Dia pun ambil air. Dia pun tok dalam kemaluan dia bulan Ramadan. Dalam konek dia. Itu air. Batal puasa. Mengikut kaul asah. Muqabil kaul asah tidak batal puasa. Sama juga dengan dia ambil benda, dia tengok lubang susu dia orang puang, dia pun masuk ambil wajah aluh masuk air dalam nak bagi banyak susu. Contoh je orang nak buat kerja gitu. Cuma kita nak faham masalah je. Maka ia membatalkan puasa mengikut kaul al-asah. Baik. Jadi dia muqabil kaul asah, dia melihat kepada bahawasanya saluran kencing ni, kencing kan kita ada saluran dia. Dia bukan sampai ke masuk di dalam pundi kencing, tak sampai pundi kencing lagi. Kita ada pundi kencing, dia kawasan saluran dia saja. Saluran hak yang duduk pada zakar. Tu dipanggil ihlil. Sebahagian daripada ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, dia kata tak batal. Kalau hanya memasukkan sesuatu ke dalam saluran dia. Hanya sekadar situ saja tak batal. Sebab apa? Sebab situ tu dia tidak ada, dia bukanlah dapat mengubahkan makanan dan ubat. Faham? Begitu juga dalam saluran susu Ustaz ni. Dia tidak dapat mengubahkan makanan dan ubat. Sebab tu muqabil al-asah dia kata tak batal. Tapi pandangan mu'tamad dia kata batal. Sebab ia tidak melihat dapat mengubah ubat makanan ataupun tidak. Okey, Bi. Katanya, wa syartul wasili. Dan syarat benda yang sampai. Syarat benda yang sampai saat ni tu. Kaunuhu keadaannya, keadaan al-wasil, mimman fadhin maftuh, daripada lubang yang terbuka. Kalau bukan daripada lubang yang terbuka, maka tidak batal puasa. Okey, kita ada lubang yang terbuka, ada lubang yang tidak terbuka. Maka kerana dalam mazhab Imam Syafi'i mensyaratkan sampai sesuatu ke dalam rongga melalui lubang yang terbuka lah, akhirnya ulama mazhab Imam Syafi'i yang mu'asarah berbeza pandangan dalam masalah hukum cocok. Adakah ia membatalkan puasa ataupun tidak? Sebab sekarang ni cocok ni dimasukkan ubat walaupun melalui saluran darah. Yang mana saluran darah dia dapat mengubahkan benda yang masuk. Dia dapat mengubahkan ubat. Dia dapat menerima ubat. Dia dapat menerima cecair zat zat yang mengandungi zat ataupun cecair yang mengandungi zat makanan. Dia dapat mengubahkan. Tapi oleh kerana dia masuk bukan melalui benda lubang yang terbuka, maka ketika itu pandangan sebahagian daripada ulama mu'asirah, ulama mazhab Imam Syafi'i masa kini, mengatakan apa jua jenis cocok, apa jua jenis suntikan, ia tidak membatalkan puasa. Faham? Antaranya adalah Syekhuna Ad-Doktor Hasan Hito hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Baik. Namun sebahagian yang lain, dia melihat bahawasanya
benda maksud ataupun kita kata penghujung kepada makanan dan minuman sama dengan penghujung memasukkan ubat dan memasukkan cecair yang mengandungi zat makanan melalui saluran darah dan seumpamanya, maksudnya sama, maka ia membatalkan puasa. Okey, jelas. Sama juga dengan masalah hak baru ni, hak yang masalah cuci bawah pinggang. Antara hak yang riuh sekejap di Terengganu baru ni, anda nak tahu berapa puluh orang tanya anda berkenaan dengan masalah cuci bawah pinggang. Batal puasa ke tak? Masalah cuci bawah pinggang batal puasa ke tak? Yang mana sebahagian ulama melihat ia tidak membatalkan puasa kerana masuk sesuatu ain bukan melalui manfadh maftuh. Bukan melalui benda manfadh maftuh, lubang yang terbuka. Okey, nampak? Bukan melalui lubang yang terbuka. Dia diumpamakan seperti masuk melalui liang-liang roma. Okey, sebahagian begitu. Faham begitu? Maka ia tidak membatalkan puasa. Namun sebahagian yang lain berpandangan bahawasanya benda ni ia membatalkan puasa kerana yang pertama sekali, apabila kita nak masuk benda tu dia ada lubang. Lubang yang kita buat, maka sama dia dengan lubang susu tadi. Sama dengan lubang susu. Dan benda yang kita memasukkan ke dalamnya, dia ada istilah dia glukoh kan, glukoh dia panggil benda, tak tahu. Anda pun tak tahu juga. Sallallahu salamatu wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keselamatan kepada kita, memberi kesihatan kepada kita. Yang mana hak yang dimasukkan saat itu ada juga cecair yang mengandungi zat makanan. Maksudnya fungsi dia sama dengan makanan dan minuman. Maka ia membatalkan puasa. Antara ulama yang mengatakan membatalkan puasa adalah Syekh Az-Zuhaili. Baik. Jadi Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah orang hak yang cuci bawah pinggang saat ni tu batal tak puasa ketika dia cuci pada siang hari Ramadan, maka ulama berbeza pandangan. Ulama berbeza pandangan. Sehingga kan kalau kita tengok kepada ibarat mazhab Imam Syafi'i sendiri pun dalam kitab, ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan batal, ada kemungkinan tidak batal. Namun pandangan peribadi ana, ia membatalkan puasa kerana ada memasukkan cecair yang mengandungi zat makanan. Maka sama dengan makan dan minum. Baik. Tetapi bagi orang yang ingin mengambil pandangan sebaliknya, dipersilakan, tak ada masalah. Tapi kalau tanya anak, dia kata batal puasa. Dan apabila batal puasa, boleh buat ke tak? Boleh buat, tak ada masalah. Dibolehkan apabila diperlukan. Cuma lepas daripada Ramadan, wajib dia kena qada. Kalau dia tidak mampu untuk qada, maka ketika tu dia hukum dia seperti seorang yang mempunyai penyakit yang tidak diharapkan, sembuh, wajib dia kena bayar fidyah. Kalau dia mampu qada, maka dia qada. Tapi biasanya orang yang yang cuci bawah pinggang ni, dia cuci 3 hari sekali. Maksudnya dalam 3 kali seminggu. Macam pok bidi dulu 3 kali seminggu. Jadi maksudnya ada waktu yang dia boleh berpuasa. Kalau tidak boleh puasa sebab tak larat, tak check up, letih, maka ketika tu dia mengambil hukum orang yang berpenyakit yang tidak diharapkan sembuh, tidak wajib dia qada, hanya wajib dia bayar fidyah. Okey, itu pandangan peribadi ana. Baik, wallahu a'lam. Maksudnya bukan pandangan peribadi ana ni seorang mujtahid, bukan. Maksudnya pandangan yang ana faham daripada apa yang disebut dalam kitab. Hak yang ana faham. Orang faham lain, hak tu pasal dia. Ana tidak dibebankan untuk mengambil kefahaman orang lain untuk ana amalkan. Faham? Kita tidak dibebankan kepada kita. Maksudnya kita tidak lazim kepada kita kefahaman orang lain. Kefahaman orang lain. Kefahaman aku faham aku. Cakap kata gitu lah. Mu faham gitu, silakan. Aku faham lain. Aku tidak
aku tidak diwajibkan untuk menerima apa yang mu faham. Jadi kita dalil syarak lain, memahami dalil syarak lain. Okey, kita ada dalil syarak, lepas tu dia cara memahami dia lain. Dalil syarak satu, Quran, hadis. Cuma cara memahami berbeza. Baik. Sama juga kitab. Kitab Minhajul Talibin sama. Tapi cara memahami kitab Minhajul Talibin berbeza. Itu maksudnya. Katanya fala yadur wusulud duhni bi tasarrubil masam. Maka tidak memberi mudarat sampai ad-duhn, minyak, bi tasarrubil masam, dengan menyerap melalui liang-liang roma. Tasarrub maknanya menyerap melalui liang-liang roma. Jadi kita kan kalau kita sakit ke kita tak sakit, kita ambil minyak kita lomor. Kita lomor kalau kita gosok-gosok hilang tak minyak tu? Kita tak banyak kita gosok-gosok dia hilang tak? Hilang gimana ni? Di balik rumah dia. Ia menyerap masuk dalam kulit melalui dia. Liang-liang roma. Batal tak puasa? Tak batal. Sebab benda tak batal? Sebab liang roma bukan manfaz maftuh. Lagi bukan manfaz maftuh. Katanya walal iqtihalu wa in wajada ta'mahu bihalqih. Dan tidak juga memberi mudarat iqtihal. Benda iqtihal pakai celok. Wa in wajada ta'mahu bihalqih, sekalipun dia mendapati akan rasa celok di halaknya. Siapa rasa celok? Kadang-kadang orang pakai celok banyak ni, dia tarik tu kehek alia tu nak jadi capur warna hitam. Siapa biasa pakai celok? Tak biasa. Pakai celok di antara sunnah Rasulullah. Dan sebaik-baik celok adalah daripada batu ithmid. Cuma masalah hok jual celok saat ni tu takut hok campuran dengan bahan kimia, takut bukan setakat molek mata, bukan takut gosok mata. Dan dulu ana sukalah pakai celok, ana pakai kat celok. Pakai kat celok dulu. Jadi ingatlah. Jadi kalau kita pakai celok siang hari Ramadan tu, kita kalau kita kehek air liur, kalau banyak dah pakai, banyak, akan ada keluar benda air liur campur dengan celok. Dalam mazhab Imam Syafi'i ia tidak membatalkan puasa. Wa kaunuhu biqasdin, dan syarat hak yang sampai saat itu kan kaunuhu, atas pada kaunuhu, keadaannya biqasdin dengan qasad, dengan sengaja. Kalau dengan terlupa tak batal. Falau wasala jawfahu dhubabun, maka sekiranya sampai akan rongganya oleh lalat, au ba'udatun, dhubab lalat, au ba'udah. Ba'udah maknanya dia ba'udah, nyamuk. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ataupun nyamuk sampai ke dalam rongganya oleh lalat ataupun nyamuk, au ghubaru tariq, ataupun debu di jalan. Kan jalan berdebu kan? Kadang-kadang kita lalu kawasan jalan berdebu, sampai kita ke air liur, ada capur debu di air liur kita sebab kita bernafas. Au gharbalatud daqiq, ataupun debu tepung. Orang puan buat kuih, tiba-tiba anak dia pasang kipas, bau muka dia jadi macam mawar tu. Mak dia pun kayak tubik air liur campur dengan tepung. Jawab dia lam yuftir, tidak membatalkan puasa. Sebab dia tidak membatalkan puasa. Sebab dia tidak membatalkan puasa. Lam yuftir, tidak berbukalah ia seorang. Maksudnya tidak membatalkan puasa. Sebab benda tu payah nak elok. Benda tu payah nak elok. Walaupun boleh dia elok perkara tersebut dengan cara merapatkan mulut. Dia rapat hidung, tutup hidung. Boleh tak? Buat gitu. Tapi tidak diwajibkan dia saat itu merapatkan mulut dan tutup hidung. Faham? Boleh tak nak elok daripada masuk? Boleh pakai mask. Pakai mask yang tutup tunggu. Pakai hak tu lagi. Hak macam orang pakai hak depan lagi. Tak dalam lagi. Pakai hak yang orang nak nyemur racun. Tak gitu tunggu. Boleh tak? Tapi adakah diwajibkan kita buat gitu? Tak. Boleh tak tutup mulut, tutup rapat main tu? Boleh. Faham? Tapi tidak diwajibkan. Oleh kerana payah untuk memelihara dia kerana masyaqqah. Baik.
Kerana masyaqqah. Jadi apabila masyaqqah, maka al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Al-amru idza dhaqa ittasa'a. Katanya wala yuftiru bi bal'i riqihi min ma'dinihi. Dan tidak berbuka, ia tidak membatalkan puasa dengan menelang air liurnya daripada ma'dinnya. Daripada ma'din. Daripada tempat air liur. Okey, air liur kita ni ada tempat dia, tempat keluar air liur. Jadi kalau air liur keluar, tempat keluar air liur, bawah lidah apa semua sekali kan. Kita tak bawah lidah. Sebab tu kalau kita kalau rasa masang-masang, rasa teliur masang, dia akan tubik rasa mana? Berjebok rasa tubik bawah lidah kan. Lepas tu ma'adin dia, tempat dia. Bila tubik, kita telang. Tak ada masalah. Bukan kalau kita kupur banyak, dahaga kupur, air liur banyak telang. Nyawa kita ni kotor ni. Ni, yang itu. Yang telang air liur gitu. Batal tak puasa? Tidak batal. Jadi insyaAllah kita kena sambung semula. Akan datang. Jadi untuk hari ini kita berhenti sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas perkongsian yang sangat menarik pada hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bukan sahaja dunia, bahkan dunia akhirat insya-Allah. Jadi terima kasih kepada semua yang join pada pagi ini dan juga yang share. Mudah-mudahan turut dapat saham sama pada hari akhirat kelak insya-Allah. Jadi untuk minggu depan insya-Allah kita buat hari Isnin. Dan apa-apa makluman kita akan maklum balik dalam grup. Dan macam biasa, kalau ada apa-apa soalan yang kurang jelas ataupun tidak faham berkaitan dengan kelas kita ni, bolehlah komen di page IMIC Domblor Gading ataupun boleh tanya dalam grup WhatsApp yang telah kita buat tu insya-Allah. Jadi sekali lagi majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz dan kepada semua yang join pada pagi ini. Saya minta maaf banyak-banyak jika ada tersalah ataupun kurang apa-apa pada pagi ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang, yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian terengganu tahun iman, maju berkat sejahtera. Maju terengganu maju di bawah suduhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan kerana adil